Kembali lagi kita ke dalam podcast Borak Lu bersama saya macam biasa Abang Fly. Kalau minggu lepas kita dah interview student daripada short course program SICAS. Kita dah tanya dia macam mana perjalanan diorang untuk menjadi cabin crew dan sebagainya lah. Untuk minggu ni, minggu yang ketiga, tetamu jemputan kita hari ni adalah pelajar, sama juga pelajar untuk short course program AGHT, Aircraft Ground Handling Technician. Boleh kenalkan diri, Faris dan Madiha. Nama saya Muhammad Faris Ferensi bin Sumanto. Umur saya baru 21 tahun. Saya dalam kos AGHT short program. Jadi itulah dari saya. Nama panggilan? Nama panggilan. Boleh kalau ada nama panggilan ke? Nama panggilan saya lebih selesa orang panggil Acoy lah. Acoy. Kenapa Acoy ya? Acoy dari zaman sekolah sebenarnya. Sebab dekat sekolah saya tu ada ramai yang nama Faris. Jadi disebab kalau Faris ni pandang. Panggil Faris ni pandang. Jadi saya pun tak ingat siapa yang bagi nama tu. Tahu jadi Acoy. Yang Faris saya ni jadi Acoy. Yang Faris tu jadi Faris lain lah. Faris apa tu saya pun tak ingat lah. Kira daripada nama Faris tu sendiri, siapa yang nama Faris? Nama Faris juga tak ada lah? Masing-masing dah ada nama gelaran masing-masing ke macam mana? Ada juga yang masih Faris, dia guna Faris. Tapi Faris saya yang berubah jadi Acoy. I see. Macam awak Madiha, kenalkan diri sikit. Nama saya Madiha binti Muhammad Hazin. Saya umur 23 tahun. Sama kos juga Aircraft Ground Handling Technician. Right. Umur berapa Madiha? 23. 23. Macam Faris? 21 tahun. 21, 23. Okey. Adik-beradik berapa orang Faris? Saya 3 orang adik-beradik. Saya sulung. Saya sulung. Kami adik-beradik, orang-orang dulu panggil selang bunga. Sebab apa? Sebab dia lelaki, perempuan lelaki. Oh, okey. Ada pernah dengar term-term? Tak pernah dengar. Ni first time dengar ni. Dia orang-orang dulu lah biasanya, orang-orang dulu. Orang tua biasanya. Selang bunga. Dia ada istilah-istilah lain yang lelaki dua depan, dua belakang tu perempuan. Tapi saya tak tahulah sebab adik-beradik saya yang jenis selang-seli, jadi selang bunga apa yang jelas saya tahu. I see. Menarik ni, info baru. Macam Madiha, berapa orang adik-beradik? Saya ada 5 orang adik-beradik. Saya yang kelima. Tak nampak macam kelima kan? Nampak macam keempat kan? Tak ada kena. Okay. Tak ada lagi satu sebab jarak antara saya dengan atas jauh 11 tahun. I see, yang atas tu nombor 1 lah. Tak, bukan. Atas saya yang keempat tu. Jauh? Antara diorang, satu yang keempat tu selang 2-3 tahun je. Saya ni jauh sikit. 11 tahun. Kakak anak adik. Oh, okey. Right. Okay. So, macam Faris lah kan? Hobi buat apa Faris? Main bola ke? Saya sukalah. Saya antara minat saya main bola lah. Saya suka main futsal, bola. Saya juga pernah main rugby masa sekolah dulu. Main rugby position apa? Position tak tahulah. Kalau saya boleh main dekat backline. Tapi favourite position saya fly half lah. Stand off. Yang selalu kalau kick off tu yang disepak dulu tu. Oh, okay. Itulah sebab saya ada background bola tu. Yelah, main bola juga. Main bola. Jadi sepakan saya tu kot, insyaAllah. Okey. Main bola sampai level mana je? Level setakat ni daerah je. Dia kalau sampai daerah ni pun orang kata boleh main lah. Setakat nak oleh orang tu boleh lah kan. Ada team favourite ke? Team favourite? Team favourite last masa saya umur 15 tahun saya tak silap. Lepas tu saya dah bubar team tu. Dah ada team masing-masing. Yang ni dah pergi team lain, yang ni dah pergi team lain. No, maksud saya team favourite macam ada sokong mana-mana team ke? Bola. Liverpool lah, Liverpool. Liverpool yang noob tu ke? Gurau. So macam Madiha, apa je hobi? Hobi? Dulu melukis. Okey. Lepas tu sambung lagi editing lah. Editing, video editing ataupun pictures editing. I see. Macam melukis,
sorry kalau macam melukis tu, melukis gambar macam mana? Gambar orang ke? Gambar Pemandangan. Oh, okey. Pemandangan nature lebih kepada painting. Painting. Tapi kalau waktu sekolah macam in between exams lah. Pernah lah sketching kat belakang buku kertas soalan. Tu dululah tapi. Sekarang tak ada buat lah benda-benda tu. Sekarang lebih kepada editing lah, photo editing, video editing. Kalau diberi peluang untuk buat digital lukisan, mungkin saya akan buat lah kot. Sebab lagi senang, tak bazir duit. Okay, kalau painting kan keluarkan duit banyak. Lepas tu masa mungkin lagi singkat guna digital sebab banyak boleh copy paste. I see. Dia tak membazir Duit satu kos, dia punya masa pun. watercolour tu semua tak adalah. Dia punya equipment tu tak membazir lah kan. Betul, bukan bazir, dia lebih mahal. Saya tak banyak duit. Alamak, tu cakap. Kita pelajar. Kita belajar je tu. Betul lah, betul. Alright. Macam Faris, sebelum ni sebab umur dah 21 kan, sebelum ni ada belajar kat mana ke? Saya sebenarnya betul-betul baru habis belajar. Saya belajar dekat Politeknik Merlimau Melaka. 3 tahun untuk kos engineering mekatronik. Jadi saya lebih kurang, saya tak graduate lagi. Baru beberapa bulan yang lepas. Kenapa daripada kos mekatronik engineering kan, tiba-tiba jam pergi ke AJST ni? Sebenarnya sebab cita-cita saya nak jadi engineer. Alright. Saya dah pernah tengok engineer dekat kilang macam mana. Saya dah pernah tengok engineer motor, kereta. Tapi saya tertarik dengan aviation ni sebab tak tahulah, saya suka benda yang besar sebenarnya. Kalau kereta tu saya minat yang SUV. Okay. Saya minat yang benda besar-besar. Alright. Jadi tu yang saya tertarik nak jadi situlah, aviation, sebab penerbangan besar. Kan. So maksudnya awak daripada mechatronic engineering ni, awak jam ke AJST program ni sebab awak nak ke arah benda-benda yang melibatkan macam benda-benda yang besar macam kapal terbang lah. Macam tu. I see. Macam Madiha, sebelum ni belajar mana? Ada, saya belajar degree Mathematical Science, Modelling and Analytics, lebih kepada data lah. So kalau macam bagi soalan matematik tu memang boleh jawab macam tu lah. Lebih kena guna calculator lah, sebab dia lebih kepada calculation lah kan, macam ni nak guna. Kata ada degree in mathematical kan. Degree matematik, tapi ramai je yang tak hafal sifik kat situ. Test sikit lah. Alamak. 1 tambah 1. Tingkap. Budak-budak kan dua tingkap kan. Betul. Tu memang trend kat TikTok sekarang kan. Ya, betul. Okay. Macam Madiha tadi melukis, photo editing kan. So kenapa, sebab minat kat dalam bidang tu, kenapa tak go further dengan benda yang awak minat tu? Photo editing dengan tu. Sebab nanti sebab saya contohlah photo editing dan video editing kan, saya pernah join club. Lepas tu jadi satu tanggungjawab untuk buat. So dia punya enjoyment tu dah kurang kat situ. Sebab dia punya stress memang best buat. Tapi ada deadline yang memang kena stress kat situ lah. So maksudnya untuk photo editing semua ni you lebih berminat untuk buat as a hobby lah, bukannya macam untuk kerja. Macam kalau hobi ni kita nak melukis view, hari ni macam baru lukis separuh, macam malas nak buat, kita boleh relax dulu, sambung tahun depan pun tak kisah kan. Kalau macam contoh kalau bekerja ni, nak tak nak kena siapkan waktu deadline kan, kena commit. Betul-betul lah. Tapi boleh je kalau nak buat as sideline punya tu okey je. Macam makeup kan orang kan ada kaitan dengan lukisan kan juga kan. Ada je buat. So kalau macam kata reti melukis semua ni, makeup memang terror lah. Taklah terror, tapi boleh lah. Maksudnya orang pun kata okey juga kau buat ni. Boleh lah makeup orang macam contoh. Cosplay boleh. Oh, serius lah? Ada pernah ambil job tepi, makeup pengantin ke? Yang tu tak. Tapi cosplay pernah lah. Tapi sikit-sikit macam
dia punya tak bagi harga tinggi pula. Sikit-sikit je. Sebagai macam suka-suka. Sebab kita suka buat. Boleh lah just nak buat duit-duit keluar, enjoy-enjoy tengok wayang ke apa. Alright. So kita ke serious question sikit. Alright. Kalau macam sebelum ni kita dah dengar awak punya sedikit background, belajar dekat mana dan sebagainya. Untuk program AGHT ni Aircraft Ground Handling Technician ni kan, boleh tak awak ceritakan sikit AGHT ni dia belajar tentang apa? Ya. Madiah dulu. Okay. Belajar tentang apa? Dia akan ajar, bukan akan ajar, dia dah diajar lah. Pasal RAM, nak bawa barang kena macam mana, kena letak dalam apa. Dan ada tak spesifik nama dia, macam contoh job tu macam angkat beg kan? Apa nama dia? Hand baggage baggage handling kan. Lepas tu RAM yang bawa kereta. Tow truck. Okay, tow truck. Okay, lepas tu ada yang kat bahagian dangerous goods tu yang kena sortkan mana boleh masuk kapal terbang, mana tak boleh masuk kapal terbang. Maksudnya dangerous good ni kira barang-barang penumpang lah ke, ataupun barang-barang, ada spesifik barang-barang yang kita tak tahu, saya tak pernah masuk kat situ kan, you belajar benda tu. Ada ke macam contoh barang-barang yang terlarang macam senjata kan, contoh kan, ada itu ke maksudnya dangerous good tu? Tapi bukanlah yang tu sahaja. Maksudnya kalau barang-barang macam air ke, air itu pun dikira goods juga, tapi dia akan limitkan berapa boleh masuk. Yes, betul. Patutlah kalau macam baru-baru ni saya pergi Tawau, saya bawa balik air Kodia sebab ada dekat Tawau ni diorang kata Kodia tu memang sedap. Ingat nak bawa balik sini kan. Beli botol yang 1 liter tu kena tolak, tak boleh bawa masuk. Sebab benda-benda tu kan, sebab dia ada limit Yang tu kalau bawa yang atas, tapi kalau bawah bahagian apa bahagian bawah lah, bonet di bawah tu. yang orang letak dalam beg besar tu, kena check in awal-awal. Yang tu boleh. Okay, alright, faham. Tapi tu pun ada limit berat juga. Betul lah, kita ikut limit yang kita ambil lah kan. Limit berat yang kita ambil kan, limit bag lah. Alright. So macam program AGHT ni apa minimum requirement dia? SPM je sebenarnya. SPM sahaja. But then you guys dah habis diploma baru join. Lambat terdedah lah dengan benda ni. Macam mana korang boleh tahu pasal AGHT program? Masa tu saya dekat masjid, waktu duha masa tu. Saya ingat lagi, saya tengah baring. Saya scroll TikTok. Ada satu abang ni famous juga. Saya rasa dia doktor bahagian sperm, tak silap saya. Dia bagi tahu. Dia jadi cakap lancang jadi seronok. Saya memang follow dia. Lepas tu dia bagi tahu pasal ada program ni. Lepas tu saya berminat sebab saya tadi kata saya berminat benda-benda besar kan, aviation semua. Jadi saya terus masa tu juga apply. I see. Proses nak apply tu susah tak? Sangat mudah lah saya. Sebab tak makan sampai seminggu pun. 2-3 hari macam tu je. Okay. Tahu-tahu sekarang jadi saya sehafiz. Okay, sehafiz. Dia balas. Dia WhatsApp dulu. Dia kata, Cik Muhammad Faris boleh check email. Tahu-tahu dia jadi saya rupanya. Okay, Madiah. Program ni berapa lama? 6 minggu belajar. Okay. So 6 minggu belajar, 3 bulan teori. 6 bulan sorry. 6 minggu belajar teori. 3 bulan on job training. Ya, betul. I see. Okay. Tak bagi taken. Okay. So belajar teori dekat mana? Dekat Adman Aviation College. Campus dia lah. Alright. So on job training nanti dalam industri lah, Faris. Betul. Saya baru beritahu saya akan on job training dekat LAI 2. Sama dengan sini. Okay. Sama. Dah dapat lah tempatnya.
Dah. Okay, apa perasaan korang nak ke sana? Bila? Lagi berapa hari nak ke sana? Esok. Oh, okay. So, apa perasaan korang sekarang ni? Berdebar lah, berdebar. Sebab jarang pergi sana kan. Pernah pergi. Cuma biasa kita pergi dekat bahagian customer, passenger semua. Ha. Ni nak bahagian tempat diorang bekerja tu. Nak tengok macam mana diorang kerja. Macam mana orang-orang kat sana. Berdebar lah, nervous lah sebenarnya. Madiha? Kalau saya excited sebenarnya. Seorang Boleh lah. berdebar, seorang excited. Excited sebab apa? Sebab saya suka tempat luas. So macam sebelum nak kerja ni adalah keluar dengan kawan-kawan yang pernah ada pengalaman kat KLIA jugalah kan. Tengoklah tunjuk kat sini. Okay, yang ni tempat orang kerja kat sini. Yang RAM kat sini. Lepas tu kapal terbang ni kalau pusing macam ni maksud dia apa. Gitu. Tapi nampaklah macam luas kat situ. Macam bestnya luas ya. Macam tu lah. Okay, saya nak tanya Faris. Apa beza? Sebab dah belajar kat sini 6 minggu kan. Walaupun masanya tak adalah panjang sangat kan. Tapi apa beza dia? You belajar diploma yang dulu dan sekarang? Beza masa saya belajar diploma dulu. Diploma dekat Politeknik dia agak macam nak kata macam sekolah tu tak juga. Tapi dia masih ada benda-benda tu. Contohnya bagi kerja rumah, buat assignment. Sini pun ada. Cuma dia dah lain konsep tau. Dia macam kat sini more kepada enjoy. Kalau tak silap saya, pelajar dekat Iceland ke Ireland tak silap saya. Diorang kat sana result gempak-gempak. Sebab diorang tak guna konsep macam kita kat sekolah. Belajar apa semua, buat kerja rumah. Diorang tak silap saya, diorang tak ada kerja rumah. Oh, okay. Diorang belajar enjoy. Diorang happy, jadi bila diorang happy, diorang faham. Diorang ikhlas menerima tu kan. Jadi tu yang pelajar-pelajar kat sana TikTok lah. Jadi kat sini lain lah, saya dapat benda tu lain daripada Politeknik. Sini lagi best lah. Maksud awak konsep belajar dekat sini lebih kurang macam dekat Iceland tu lah? Tak juga. Cuma saya suka ada perubahan tu lah. Saya suka ada perubahan tu lah. Dari segi slide, dari segi lecturer suka panggil, suruh bercakap. Jadi kita comfort. Kita tak ada macam kita seorang-seorang diam, tak berani nak tanya soalan. Jadi bila tu lecturer kita orang lebih comfort dengan kita orang, lebih selesa, suruh kenalkan nama. Dia suka kalau kita petik-petik nama, dia suka panggil kita, suruh bercakap, suruh duduk dalam kumpulan. Kumpulan pun akan ubah-ubah. Jadi kita akan rasa selesa, kita tak ada rasa orang kata malu nak bertanya. Sebab kita dah selesa, kita dah kenal ni, kita jadi transparent lah nak bertanya. Macam you all dalam satu kelas tu kira antara classmate tak adalah macam rasa jauh, macam family lah. Kira rasa tu dekat. Ya, sebab tak ada orang kata berpuak-puak, tak ada. Boleh masuk dengan sini boleh masuk dengan sini, boleh lelaki perempuan. Kira seronok lah, tak adalah macam datang kelas tu ada seorang je yang menyelah, macam dia je yang jawab kan. Kita duduk kat belakang macam apa benda yang lecturer ajar ni. Tak adalah feel macam tu kan. Tak ada. Alright. Okay. Untuk Madiha, kalau kita tengok kos AJHT ni macam tadi, baggage handling semua tu, benda-benda tu dia sinonim dengan lelaki Macam you perempuan, apa yang buat you trigger untuk pilih kos ni? Ada sesiapa yang influence you ke? Ataupun ada benda yang you nak explore ke? Lebih kepada nak explore sebenarnya. Dia sini, okay, pada asalnya saya nak ambil cabin crew tapi macam tak sesuai lah pula kan. So macam saya nak cuba masuk bidang aviation ni sebab nampak bila tengok balik dia punya subjek-subjek je, nampak menarik je sebenarnya. Sebab kena ada kiraan tu satu, ada juga matematik kat situ kan. Berguna lah matematik sebelum ni. Dalam beberapa persen lah berguna. Lepas tu kalau nak kata dari segi contohlah kerja lelaki yang banyak angkat barang, tapi mestilah ada section banyak perempuan juga kan. Macam filing ke apa ke. Tapi kalau nak ikutkan, kalau nak drive tu ke, saya ada lesen kan. So boleh je nak bawa keluar macam tu. Let's say macam contoh
kalau nanti sebab esok pergi tak tahu kan nak buat apa lagi kan. Tak tahu apa nak buat lagi. Biasakan macam diorang campak you pergi angkat beg boleh lah, tak ada masalah. Gelak kalau dah diberi tugasan tu kena buat lah. Tapi takkanlah diorang Kalau dia perempuan, macam takkanlah kan. kalau perempuan bahaya bawa kereta kat Malaysia. Betul. Itu betul. Ya betul. Di Malaysia perempuan ditakuti kalau bawa kereta. Jadi nak angkat barang tu. Ramai je yang bawa masalahnya. Sumpah. Susu sumpai mungkin dapat susu sumpai ke. Kalau tak pula dia akan hantar ke customer service ke. Macam tu. Tapi kalau macam kena campak kat, nak buat macam ni redor lah. Dalam tu boleh tambah. Saya pasrahkan. Benda boleh macam kalau tak kuat kita boleh kuatkan makanlah lebih. Vitamin ke apa ke tak ada masalah pun. InsyaAllah boleh. Faris, Acoy. Okay, Acoy, skill apa yang perlu ada untuk join program ni? Aviation bila saya dah masuk kelas selama 6 minggu, saya tengok communication lah yang paling penting sebenarnya. Sebab nak berurusan dengan orang, bukan orang-orang kita je, orang luar negara, dari macam-macam bangsa. Macam kata communication kan, contoh kerja kena tempatkan dekat tempat kerja angkat beg apa semua kan, penting ke communication tu? Sebab kita nak tahu beg ni letak mana, bila nak kena angkat barang tu, berapa lama. Walkie-talkie. Ya, kita orang ada kelas bab announcement sebenarnya. Kita orang belajar guna walkie-talkie, cara berkomunikasi. Okay, benda ni kan short program, Faris. Lepas you masuk belajar ni, okay, once awak dah bekerja nanti, apa yang career development yang you nampak you boleh go further? Career development sebenarnya saya minat dengan customer service. Sebab saya suka jumpa macam-macam orang. Saya suka, kau ni orang Brazil ke? Macam ni ke orang Brazil? Jumpa orang Argentina ke? Jumpa orang England ke? Saya suka benda-benda tu. Saya suka jumpa orang. Saya suka berborak lah. Saya suka buat kawan baru. Kira awak ni jenis yang extrovert jugalah. Memang suka bergaul lah senang cerita. Boleh lah. Kawan dengan aku je lah. Macam tak ada kawan pula Madiha ni. Extrovert juga ni. Suka bergaul dengan orang, suka kenal dunia luar lah. Tak adalah macam korang ni kira kalau macam kena denda kalau buat perangai kat rumah tu kena denda, korang jangan keluar rumah. Mak bapak korang tak bagi, mesti korang macam dah serabut pada otak korang. Macam tu lah. Okay. Saya tahu-tahu je. Apa Madiha, apa cabaran join program ni? Join program ni cabaran ni mungkin sebab banyak kena hafal kot. Sebab saya background matematik, banyak biasanya tak faham konsep je kan, konsep. Betul lah konsep. Tapi yang ni banyak kena hafal. Contoh macam aircraft code, bukan? Aircraft code, lepas tu airport code. Kena hafal macam tu. Lepas tu kan macam tadi Aisyah kata pasal communication, adalah banyak kena hafal term-term aviation. Kena hafal, lebih kepada menghafal. So, maksudnya even though dia punya minimum requirement SPM, tak semestinya you boleh dapat terus direct SPM lah. Kira macam tengok jugalah korang punya qualification. Kalau macam waktu korang nak masuk tu ada interview ke apa ke? Okay. Kat situ dah ada orang saring, mana yang layak, mana yang tak layak. English tu memang kena pass lah. Kalau tak pass tak dapat. So kalau macam contoh waktu interview tu macam Acoy kata tadi, tak susah, seminggu dah dapat apa semua kan. So basically jalan awak tu tak susah sebab waktu interview tu awak perform well lah. Boleh kata macam tu lah. Saya tak seberapa aware sangat dengan
interview sebab saya jarang interview. Gementar juga masa tu. Dapat ke, tak dapat ke. Itulah. Cuma dia tanya perkara-perkara yang pasal aviation lah. Dia tanya SPM saya. BI saya. BI lah paling penting sebenarnya. Kalau SPM tu requirement dia C tak silap saya. Kredit lah, kredit. Interview online ke? Online. Interview Oh, online. saya interview face to face. Face to face. Saya rasa waktu Madiha interview tu saya ada kan? Saya tak ingat. Minta maaf. Ada. Saya rasa saya ada. Terus dapat. Saya interview terus dapat. Oh, kalau face to face dia terus dapat? Dia terus bagi Tengok. dapat? Bagi reference. Terus dapat. Kalau online dia bagi masa sikit. Nanti ada yang WhatsApp. Dia suruh check email. Congratulations. Yo. Faham? Okay. So, untuk adik-adik akan datang lah batch-batch lepas korang ni kan. Contohlah macam kalau diorang berminat nak join program-program macam ni kan, program-program short course lah, specifically aircraft ground handling technician ni, you all sarankan tak diorang untuk join? Kalau ya, kenapa? Kalau tak, kenapa? Saya dulu ke? Awal dulu lah. Untuk adik-adik yang akan datang untuk program AJHT, saya sangat sarankan lah kalau korang berminat. Sebab ada orang dia tak boleh kerja-kerja yang agak, orang kata AJHT ni kerja agak kasar sebab angkat-angkat berat. Sebenarnya banyak je kerja dia sebenarnya. Ada passenger service, ada yang tolak wheelchair, macam-macam kerja sebenarnya. Pasal pengiraan. Ya, pengiraan. Tak juga kan? Tapi pengiraan tu bahagian load master sebenarnya. Load master ni tugas dia timbang berat-berat bag, timbang berat kapal. Dia nak bagi kapal tu stable lah bila dekat udara nanti. Oh yelah, betul. Dia ada maksimum berat yang Satu kita kena check in 2 jam sebelum. Sebab itulah kerja-kerja tu ada nak timbang. Dia nak budak-budak rem, dia nak load barang apa semua. Lepas tu nak isi minyak kapal terbang, nak lavatory, nak buang-buang semua apa patut. Jadi siapa-siapa yang adik-adik yang berminat tu, boleh je sebenarnya, sangat bagus lah sebab kita banyak communication dengan orang. Siapa yang jenis extrovert lah sebenarnya. Sebab kita bukan kerja seorang nanti. Ramai orang akan bekerja sama nanti. dia macam benda kalau macam siapa yang join program ni, macam you cakap tadi, jenis-jenis orang extrovert kan, antara orang yang dah dikenali, dah popular, dah viral, macam Ryan Bakery pun sama, pernah kerja macam ni kan, Ryan Bakery, and then siapa tu yang sepatu tu, Jeb sepatu kan, pun pernah join benda-benda macam ni kan. So maksudnya orang-orang yang extrovert ni je lah yang nak kata orang extrovert ni je yang layak kat program ni, tak juga. Saya rasa untuk orang introvert pun boleh je. Kalau introvert dia boleh ambil bahagian kargo. Kalau yang extrovert ni airlines lah kan. Airlines. Kalau kargo, saya rasa dia lebih memang kepada barang je. Orang kata, tengok lembu. Kan memang kena bawa kargo kan, ada bawa lembu juga, binatang ke apa sentiasa. Itu antara dangerous goods juga tu. Binatang. So macam nak transport lembu, dia tengoklah lembu. Ataupun kalau perempuan banyak kat office lah. I see. Cakap pasal lembu semua kan, yang korang tahu pasal benda ni sebab tak masuk lagi belajar kerja kat sana kan. Macam mana boleh tahu benda-benda macam ni? Macam dalam kelas lah. Dalam kelas, lecturer yang share. Share pengalaman dia orang lah. Kuda, ada bawa gajah semua. Gajah pun ada? Kereta sport semua. Diorang masuk macam mana, dalam sangkar ke apa ke? Diorang buat macam kandang lah tu. Yang saya tengok lah dalam slide yang diberi. Diorang buat dalam kandang. Lepas tu ada diorang punya penjaga lah. Takut dia mengamuk ke. Ada ubat dia tak silap saya bagi, tak nak bagi. Macam buat penenang lah. Sebab harimau pun kan bawa juga. Bawa ke mana? Kalau nak ekspor, contoh macam China ekspor panda ke sini kan. Contoh. Kita kan ada pinjam. Kita pinjam ke panda tu? Nah, panda kita pinjam. Jangan dapat kita pinjam. Okay. So Madiha, apa harapan Madiha sendiri bila dah join program ni? Apa harapan ke depan? Saya plan nak sambung kerja, tapi
saya diberitahu untuk kalau dengan degree boleh je ambil bahagian data sebab airport pun ada je kan bahagian. So macam mungkin nak sambung situ juga sebab kalau dalam airlines benefit dia banyak juga. Contoh macam ID90 tu. Okey. Macam tu lah ID90. Ini orang tak kosong. Ini orang tak kosong. Kalau dapat join nanti, saya nak satu slot ID nanti tu. Boleh ke? Bukan family members dengan Boleh. oh kawan-kawan lah. Boleh. Not company, not company. Kalau company tu bagi boleh lah kot. Terlari sikit sebab awak dah cakap pasal ID nanti ni kan. Maksudnya awak join aviation ni, one of the reason is sebab dia punya benefit. Betul. Saya suka travel sebenarnya. Agak dah. Okey, kita lari sikit lagi. Travel ke mana? Travel mana-mana semua tempat pun. Tapi kalau lebih berminat sekarang lah, maksud sekarang Rusia lah kot. Rusia. Tengah perang kot. Tahu tapi dia punya niche. Okay. Rusia, Sweden, area-area yang atas-atas tu. Sweden, Norway. Yang dia punya hutan dia. Europe. Macam Slovakia apa semua belah sana ke? Kira belah situ lah. Okay, bawah sikit. Ini yang Slavic punya country. Slavic countries, yes. Viking. Viking, yes. Betul? Okey, sebab apa? Sebab dia punya pemandangan tu satu. Pemandangan. Lepas tu dia punya binaan-binaan history dekat situ. Logik lah. Sebab dia ni minat melukis kan pada dia. So dia nak cari tempat-tempat yang view yang lawa kat mata dia. Mungkin kat sana nak melukis apa lah. Lukis, angkat gambar. Lepas tu buat video. Memang terror lah ni ambil gambar, buat video semua ni. Rajin sangat. Dalam kelas sangat rajin. Ya. Apa-apa gambar, ada je gambar. itu lebih kepada vlogging ya. Vlogging ya tu. Oh, buat vlog juga ke? Di sini lah tak berani nak post. Boleh je nak post. Tapi risiko lah. Gimana lah tu. Part of it lah yang tu. Tapi last kadang-kadang post juga dengan kawan-kawan ataupun TikTok ke. TikTok tu benda-benda yang simple je lah. Tak tunjuk muka sangat. Okey, macam Madiha kata dia minat kat arah tu kan. You nak kerja kat dalam bidang aviation ni pun one of the reason sebab benefit tu ke? Saya lebih kepada nak orang kata apa? Mendalami sebenarnya. Nak faham aviation tu apa. Nak tahu selok-belok sebenarnya. Saya berminat itu sebenarnya. Lain. Benefit ni memang betul nak faham. Maksudnya antara dua ni seorang memang betul-betul nak belajar, seorang nak gunakan aviation ni untuk berjalan-jalan. Tapi minat tu ada juga. Maksudnya suka juga belajar benda baru. Any new things intrigue me. Yes. So macam Madia kata tadi dah ada degree nanti boleh go further bekerja dalam bidang aviation yang data ke apa semua tadi tu kan. Orang kata gaji lagi mahal. Okay. So maksudnya Madiha jadikan, sebab kita tahu nak masuk kerja dalam bidang aviation ni tak senang kan. So maksudnya Madiha jadikan AGHT program ni sebagai batu loncatan Madiha untuk go further benda yang Madiha nak kejar tu lah. Alright. Maksudnya baguslah program ni. Program ni kira buat connection banyak-banyak. Kira nak dapatkan pengalaman lah. Alright. Saya sebenarnya beruntung, bukan saya lah, kita semua sebenarnya yang ada kat sini beruntung dapat jemput korang kat dalam podcast Borak Lu Studio ni, dengar pengalaman, pandangan korang tentang program ni. Sebab dekat luar sana, budak-budak yang lepasan SPM semua ni dia masih tak tahu ataupun kurang pengetahuan tentang aviation kan. So dengan adanya perkongsian korang ni, diharapnya dapatlah membuka minda dorang untuk cuba bidang aviation ni. Mungkin tak tahu kan, sebab kat sana macam adik-adik lepasan SPM yang saya dengar lah sebelum ni kan, diorang habis belajar
masing-masing tak tahu nak belajar kat mana kan. End up bila sambung belajar, ambil course yang sebenarnya peluang pekerjaan tu sangat kurang. Macam korang sambung belajar, bukannya course tu peluang pekerjaan dia kurang, tapi korang korang nak cuba benda yang baru. Tu berbeza dengan adik-adik yang mungkin akan datang ni, dia pilih course yang mungkin sedikit lari kan. So dengan perkongsian korang ni, saya harap dapat bantu dorang untuk buat pilihan yang tepat kemudian. Saya rasa panjang sangat dah. Best borak dengan korang ni. Kalau nak teruskan borak ni, saya rasa mau 2 hari tak habis kan. Tapi tak apa. Mungkin lepas ni kita boleh lepak kat luar ke, minum-minum semua kan. Kawan rapat, even korang dah bekerja nanti kan. Sebab apa saya cakap hari ni? Yalah, sebab saya nak tuntut identiti saya kan. Nanti ya. Wah. Betul tu, untuk benefit juga tu. Yes, benefit. Benda boleh guna. Benda boleh guna, berapa kita nak simpan kan. Alright. So sampai di sini saja. Saya ucapkan semoga berjaya OJT nanti, buat yang baik waktu OJT nanti. Semoga korang dapat capai apa yang korang impikan dalam hidup korang. Kalau ada apa-apa peluang untuk kita bersama lagi, mana tahu saya panggil awak balik kan. So sampai situ saja, sehingga kita berjumpa lagi. Episod keempat ni best sikit, sebab episod akan datang ni kita akan bercerita tentang, kita akan interview atlet daripada Akmal. Atlet apa? Menang ke kalah? So kita tunggu next week, okay? Sampai di sini saja. Bye. Nak tambah boleh? Nak tambah lagi? Boleh, silakan. Pada budak-budak SPM, jomlah masuk AJHD ataupun SIKAS. Sebab berbaloi je sebenarnya. Nanti masuk, duit pun dapat. Oi, duit baru. Betul lah. Okay. Tak jadi kad. Okay. Join program ni. You all join berbayar ke percuma? Dapat allowance lah. Uish, menarik. Okay lah. So macam tak ada masalah pun. Lepas tu nak masuk kerja pun lagi senang pun. Kan? Maksudnya korang ni belajar ni bukan percuma. Orang masuk belajar, kita habis duit nak membayar kan. Korang masuk belajar ni dapat duit pula. Allowance lah, dapat allowance. Allowance dapat. Petang ni boleh kot. Kopi-kopi kan. Okay, gurau. So sampai sini saja. Sekali lagi, sampai sini saja, sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Bye-bye.